Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi sebagai sambungan kepada video kita sebelum ini, sekarang ini saya ingin menerangkan secara lebih terperinci sedikit jenis-jenis leukemia yang kita boleh dapat. Jadi kalau kita imbas semula, leukemia adalah keadaan di mana pembuatan darah putih daripada sumsum tulang kita tidak dapat dikawal, jadi penjanaannya terus akan naik dan secara tidak langsung akan mengekang pembuatan sel darah merah dan juga sel darah kuning. Jadi selain daripada darah putih itu terlalu tinggi, kita juga mendapat simptom-simptom anemia dan juga mungkin simptom-simptom pendarahan. Jadi keadaan ini tidak sihat dan kita perlu tangani dengan cepat kerana leukemia ini kalau kita biar begitu saja akan membawa mudarat kepada pesakit. Dan leukemia, saya ingin terangkan sekali lagi, adalah sejenis kanser. Bermakna berlaku mutasi dalam sumsum tulang kita dan sekiranya kalau kita biar begitu saja, dia tidak akan pulih dengan sendirinya. Jadi, mari kita lihat bagaimana kita membahagikan jenis-jenis leukemia ini supaya kita dapat fahami dengan lebih mendalam. Pertama sekali, kita kena tahu dari manakah punca sel darah putih itu. Jadi, sebelum ini kita ada bicarakan ada 5 jenis darah putih dalam badan kita. Limfosit, neutrophil, monocyte, eosinophil dan basophil. Limfosit agak istimewa kerana selnya datang terus daripada stem cell, sel induk, tetapi sel yang lain, neutrophil, monocyte ini sebagainya datang daripada satu sel yang lain walaupun dia datang daripada stem cell, tapi sel utamanya itu dipanggil myelocyte. Jadi cabangan utama daripada stem cell dia akan terbahagi kepada limfosit dan myelocyte, dan myelocyte itu akan terusnya menjana neutrophil, monocyte, eosinophil dan basophil. Tapi limfosit dia special sedikit, dia datang pada awal. Jadi dia punya cell of origin kalau kita tengok sama ada myeloid ataupun lymphoid. Okey. Seterusnya kita akan membahagikan jenis leukemia ini kepada bahagian lamanya dia sudah berada dalam badan kita. Jadi kita bahagikan istilahnya acute, maknanya dia begitu cepat, dan kronik sudah ada agak lama. Jadi dari segi bagaimana pembahagian sel itu, sel yang acute ni selalunya lebih lagi ganas, lebih cepat. Sel kronik akan berada dalam badan kita selalunya sampai 5-10 tahun, dan kadang-kadang leukemia yang kronik tidak perlu mendapat rawatan. Kalau kita dengar kronik ni, kita selalu sangka, kalau kronik kita kena bagi rawatan sekarang juga. Jadi bila kita cuba membahagikan jenis leukemia ini, kita akan gabungkan jenis selnya dan juga sama ada dia merebat dengan cepat ataupun perlahan. Jadi kalau sekiranya selnya datang daripada myeloid dan dia bergerak dengan cepat, kita panggilkannya acute myeloid leukemia. Seterusnya, sekiranya selnya mengambil masa yang lama untuk bertapak dan selnya datang daripada kluster limfosit, maka kita akan panggilnya chronic lymphocytic leukemia. Jadi, kalau kita gabungkan kesemuanya, maka kita ada 4 jenis leukemia atau 4 kluster leukemia. Walaupun dia agak nampak begitu senang, tetapi AML ataupun acute myeloid leukemia itu sendiri ada berbagai jenis. Jadi secara singkatannya kita panggil acute myeloid leukemia AML, chronic myeloid leukemia CML, acute lymphoblastic leukemia ALL, dan juga chronic lymphocytic leukemia CLL. Jadi agak penting untuk kita tahu di mana puncanya sel ini kerana rawatannya bergantung kepada jenis sel. Dan juga kita perlu tahu juga selnya kerana ia akan memberitahu kita apakah prognosis kita. Ya. Jadi kita tidak dapat lari daripada melakukan pemeriksaan sumsum tulang kerana sel-sel ini semuanya datang daripada sumsum tulang. Jadi kita nak tengok sendiri kilang pembuatan selnya itu, sama ada selnya semua leukemia dan jenis leukemia yang di mana, dan juga ada maklumat-maklumat lain yang kita boleh dapat daripada pemeriksaan sumsum tulang seperti jenis kromosom yang ada,
jenis-jenis marker ataupun imun kepada sel tersebut, dan juga kita juga ingin tahu sebanyak mana sel yang ada di dalam sumsum tulang itu yang sudah terjebak dengan leukemia tersebut. Jadi maklumat ini agak penting supaya kita dapat memformulasikan rawatan yang sesuai kepada pesakit tersebut, ya. Jadi kalau kita lihatkan seterusnya, bila kita dapat maklumat tentang jenis sel dan juga jenis leukemia yang berlaku, dengan itu kita dapat berbincang dengan pesakit rawatan apa yang patut kita beri. Jadi sekiranya kalau pesakit itu ada AML, rawatannya berlainan daripada CML. ALL berlainan daripada CML. Jadi dari segi itu kita sudah tahu rawatannya berlainan dan juga prognosisnya juga berlainan. Secara umumnya AML perlu dirawat dengan serta-merta. Kalau tanpa rawatan, pesakit itu hanya ada beberapa minggu saja. Berbanding dengan CLL, pesakitnya walaupun tanpa rawatan boleh hidup bertahun-tahun. Jadi amat penting kalau sekiranya kita cakap leukemia, kita kena tahu jenis leukemia yang mana dan mana rawatan sesuai untuk diberikan kepada pesakit kita. Dan sekiranya anda ingin tahu lebih lanjut tentang ini, sila berjumpa dengan doktor anda. Dan sekiranya anda ingin berhubung dengan saya, sila berhubung saya melalui email ataupun Facebook. Dan jangan lupa sila like Facebook page saya dan juga sokong saya di YouTube. Sekian, terima kasih.